Okey, hari ini kita akan belajar 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita akan belajar macam mana untuk membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian dan sebaliknya. Contoh 1. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Untuk soalan A, harga RMK bagi setiap barang yang dijual di sebuah kedai ialah RM10 dan ke atas. Maksud dia, macam mana kita mau buat? Kita sudah tahu dia punya harga dalam kedai itu adalah RM10 dan ke atas. Kita anggarkan RM10, kita ada RM10, kita ada K. Harga barang-barang diorang dijual adalah semuanya atas daripada RM10. Jadi paling minimum adalah RM10. So begini saja kita mau bina ketaksamaan linear. Boleh? Tengoklah dia punya arahan ialah RM10 dan ke atas. Dia tiada harga, barang di kedai dia tiada yang harga 9, 7, 8, tiada. Dia semua 10, 11, 12 dan ke atas harga dia. Boleh? Kita sambung pergi soalan B. Soalan B. Jumlah peserta P yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan nyanyian melebihi 120 orang. Apa maksud dia? Kita ada P, kita ada 120 orang. Dia punya kata kunci dia adalah melebihi 120 orang. Kalau melebihi, dia mestilah 100, melebihi itu dia mesti 121, 22, 23 kan. Jadi yang paling kecil adalah 120. Bolehkah? Jadi kita boleh buat P lagi besar daripada 120 sebab dia cakap melebihi. Melebihi dia mesti 121, 122, 123, 124 macam tu. Boleh? Okey. Yang C. Jarak di meter di antara rumah Fauzi dengan sekolahnya adalah kurang daripada 500 meter. Dia cakap jarak dia bagi di antara rumah Fauzi dengan sekolahnya adalah kurang daripada. Simbol kurang daripada macam mana? Ini adalah jarak dia kurang daripada 500. Ini bermakna jarak di antara rumah si Fauzi, jarak rumah si Fauzi dengan sekolah tidak sampai 500 meter pun. Tidak sampai. Boleh? Okey. Kita pergi kepada contoh 2. Contoh 2. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang berikut. Soalan A. X lagi besar atau sama dengan 62 dengan keadaan X ialah jisim Zamri dalam kilogram. Macam mana kita mau buat situasi? Kita tulis saja. Kita daripada ayat ni semua, kita buat satu situasi balik. Kita boleh tulis jisim bagi Zamri sekurang-kurangnya berapa dia cakap? Sekurang-kurangnya 62 kilogram. Bolehkah? Okey. Kita pergi kepada B. Y lagi besar daripada 800 dengan keadaan Y ialah perbelanjaan bulanan dalam RM bagi Shima. Macam mana kita mau cakap? Dia cakap Y itu perbelanjaan bulanan bagi si Shima. Kita boleh tulis perbelanjaan bulanan Shima belanjaan bulanan Shima
Dia melebihi kah kurang? Dia cakap Y itu lebih daripada 800 kan? Kita boleh bercakap perbelanjaan bulanan Shima melebihi RM 800. Senang kan? Daripada situasi yang dia bagi, kita buat nih. Daripada ayat yang dia bagi, kita tulis satu situasi berdasarkan ketaksamaan linear yang dia bagi ni. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh 3. Selesaikan ketaksamaan linear yang berikut. Okey. Di sini kita ada A. Kita kena pastikan anu yang diberikan ni dia seorang je. Yang lain semua kita kasih pindah. Okey, soalan A. P tambah 3 lagi besar daripada 8. Macam mana kita mau selesaikan? Mula-mula sekali kita kena pastikan, kita kena buang 3 ni kan. Jadi cara senang membuat, kita P tambah 3. Kalau mau kasih jadi 3 ni kosong, kita kena tolak dengan 3. Ni dah kacau, salin balik. Lagi besar daripada 8. Kalau sebelah kiri kamu tolak 3, sebelah kanan pun kita tolak dengan 3. Okey, P masih ada kan? Kita tak kacau kan? Dia masih P 3 tolak 3 kosong. Okey, ini tiada sudah. Dan tinggal lagi besar 8 tolak 3 berapa? 8 tolak 3 5. Jadi P kita lagi besar daripada 5. Boleh? Untuk soalan B, tengok soalan B. Soalan B dia bagi kita negatif 8x lagi besar atau sama dengan negatif 24. Okey, di sini kamu kena faham. Mula-mula di sini kita ni kan, kita kena macam mana mau kasih dia 1, kita kena bahagi dia dengan negatif 8. Betul kah? Betul kan? Jadi negatif 8x bahagi dengan negatif 8. Okey, kamu kena ingat bila kamu bahagi dengan negatif, simbol ni kamu kena sonsangkan. Kalau ini lagi besar, di sini dia akan jadi lagi kecil atau sama dengan. Bolehkah? Ini kena ingat Okey, kalau sebelah kiri kamu bahagi dengan negatif 8, sebelah kanan pun kita bahagi dengan negatif 8. Negatif 8 bahagi negatif 8 jadi 1 kan? 1 kan? Jadi ini tinggal X. Lagi kecil atau sama dengan, okey. Negatif 24 bahagi negatif 8 kita dapat berapa? 8 darab 1, 8. 8 darab 2, 16. 8 darab 3, 24. Negatif potong. Jadi X kita lagi kecil atau sama dengan 3. Okey, sekarang C. 2y tolak 6 lagi kecil atau sama dengan negatif 10. Mula-mula sekali kita kena buat apa? Kita kena pindahkan negatif 6 kan? Yang tinggal hanya 2y tolak 6. Mau dapatkan dia kosong, kita kena tambah dengan diri dia sendiri. Lagi kecil atau sama dengan negatif 10. Kalau sebelah kiri ditambah 6, sebelah kanan dia pun tambah dengan 6. 2y masih ada, tolak 6 tambah 6 kita dapat kosong. Lagi kecil atau sama dengan negatif 10 tambah 6. Kamu ada hutang 10 ringgit, kamu bayar 6 ringgit. Kamu ada apa lagi sekarang? Kamu ada hutang lagi kan? Berapa ringgit hutang kamu? 4 ringgit. Betul. Okey. Lepas tu, macam mana kita mau dapatkan y itu sendiri sahaja? Kita kena bahagi dengan 2 untuk dapatkan dia 1 lagi kecil atau sama dengan negatif 4 bahagi 2 juga. Sebab kalau sebelah kiri kamu bahagi 2, sebelah kanan pun kena bahagi 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2. Yang tinggal y. Lagi kecil atau sama dengan 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Jadi kita dapat di sini negatif 2. Boleh? Okey, untuk soalan D, tengok. Negatif W per 4 lagi besar daripada 6. Sekarang ni macam mana kita mau kasih hilang negatif bawah ni, 1 per 4 ni. Kita darab dengan negatif W
per 4 kita kena darab dengan negatif 4. Okey, macam sama juga. Darab dengan bahagi ni sama. Kalau kita darab dia dengan negatif, kita akan songsangkan jawapan dia. Di sini yang tinggal 6 darab dengan negatif 4. Boleh. Sekarang negatif potong negatif. 4 darab 1, 4. 4 darab 1, 4. Yang tinggal W lagi kecil daripada 6 darab negatif 4. Berapa dia? 6 darab negatif 4. Kita dapat negatif 24. Jadi inilah jawapan kita untuk D. Untuk E pula sama. Ni kan, kalau kamu pandai tengok, kamu boleh tengok je. Macam ni. Kalau dia si tambah positif ni, kawan baik dia si negatif. Si darab ni, kawan baik dia si bahagi. Boleh? Contoh ni, sekarang ni kamu ada negatif 6 kan? Kalau negatif 6, kita pindah, kita tengok siapa kawan baik dia. Positif kan? Negatif pindah dia akan jadi positif. Jadi kita tinggal yang baki dia, kita salin balik. 3x lagi kecil daripada, ini salin balik dulu, negatif 15. Negatif pindah jadi positif 6. Okey, 3x masih kekal. Kita selesaikan dulu. Negatif 15 tambah 6. Kita dapat berapa? Negatif 9. Betul tak? Kau ada hutang RM15, kau bayar RM6. Hutang kau ada RM9 lagi. Kalau hutang negatif kan? Okey. Kembali ni, kalau si darab, kawan dia si bahagi. 3 darab X kan, kita mau pindahkan 3 ni. 3 ni kita mau pindahkan pergi kanan. Yang tinggal X. Kita salin balik dulu yang kita tidak kacau. Sekarang, 3 darab, pindah dia akan jadi kawan baik dia siapa? Si bahagi. Negatif 9 bahagi 3. Jadi X kita adalah lebih kecil daripada 3 darab 1, 3. 3 darab 3, 9. Negatif 3. Perlukah tulis 1 ni? Tak payah. Sebab memang kita tahu bahawa dia memang macam ada 1 juga, tapi tak payah tulis. 1 ni memang tak payah tulis. Sama juga macam ni kan. Macam 3x. Bukan. Macam x tambah 1. Perlu kamu tulis 1x tambah 1. Tak payah. Tak payah tulis macam ni. Okey. Untuk F. Sekarang ni 8 tolak 5x lagi besar daripada 20. Mula-mula kita pindahkan dulu 8 kan. Bukan, ayalah pindahkan lah. Sekarang ni, yang tinggal ini kita pindah pergi sebelah kanan. Yang tinggal negatif 5x lagi besar daripada 20. Kalau tambah pindah sebelah jadi tolak. Tolak berapa? 8. Salin balik dulu. Kita selesaikan dulu sebelah kanan. 20 tolak 8 kita dapat berapa? 20 tolak 8 kita dapat 12. Betulkah? Boleh. Okey, sekarang ni kita kena bahagikan dengan negatif 5. Ingat, kalau kita bahagi dengan bahagi ataupun darab, kita akan songsangkan. Jadi sini kita akan buat negatif 5x bahagi negatif 5. Ni kita kena songsangkan. Ini akan dapat 12 bahagi negatif 5. Ni dapat 5 darab 1, 5. 5 darab 1, 5. Jadi X lagi kecil daripada negatif 12 per 5. Bolehkah? Semudah itu saja. Kita sudah belajar kan di persamaan linear macam mana mau kasih pindah. Okey. Okey, seterusnya kita buat contoh 4. Soalan minta, selesaikan setiap kotak samaan linear yang berikut. Okey, untuk A, dia bagi X per 2 tambah 1 lagi kecil daripada 4 dan 3X tambah 7 lagi kecil atau sama dengan 5X tambah 11. Mula-mula kita kena selesaikan dulu. Kita kena pastikan anu yang kena beri ni dia berada di kiri dan dia single sahaja. Tiada sudah kawan-kawan dia. Okey, mula-mula macam ni kita pindahkan 1. Saya cakap tadi kawan si positif siapa? Si negatif kan. Jadi di sini kita salin balik. X per 2 lagi kecil daripada 4 tolak 1. 4 tolak 1 berapa?
4 tolak 1, 3. Ini X per 2. Bahagi, pindah pergi sebelah, dia akan jadi darab. Jadi yang tinggal di sini hanya X lagi kecil daripada 3 darab 2 berapa? 3 darab 2 kita dapat 6. Boleh. Untuk sebelah sini pula. Oke, kamu tengoklah ni kan. Macam ni 5 lagi besar kan. Jadi kita kumpulkan semua X ni di sebelah kanan. Oke, macam ni. Ini sekarang ni X mau kasih pindah sebelah sini. Yang ini kita mau kasih pindah sebelah kiri. Sekarang yang tinggal sini 7. Lagi ke oke, 7. Inilah apa atau itulah 7 lagi kecil atau sama dengan 5x tambah 11 tolak 3x. Tadi saya kasih pindah 3x saja dulu, pergi sebelah kanan. Sekarang ni saya mau kasih pindah pula. Saya mau x kan, ni bukan x kan, ni 11 kan. 11 ni saya mau kasih pindah dia pergi sebelah kiri. Positif pindah pergi sebelah kiri jadi negatif kan. 7 tolak 11 lagi besar atau sama dengan 5x tolak 3x. 5 tolak 3 berapa? Bagi dia. Bagi dia 2x. Oke. 7 tolak 11. Kau ada duit 7 ringgit. Kau pergi hutang, pergi beli barang harga 11 ringgit. Mestilah kau berhutang kan. Hutang kau berapa? Hutang kau 4 ringgit. Boleh. Sekarang lagi kecil atau sama dengan 2x. Saya mahu X saja. Kita pindahkan 2 ni. Darab. Kita jadi pindah sini jadi bahagi. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Jadi kita punya X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Tapi sekarang ni kita kena buat garis nombor. Sebab dia mau minta selesaikan ketaksamaan linear serentak. Macam mana mau buat? Mula-mula kita buat macam garis nombor tadi. Kita buat ni. Oke. Kita garis dulu buat garis nombor. Oke, garis nombor begini. Lepas tu, pas kita sudah buat garis nombor, kamu tengok nilai yang ada adalah 6 dengan negatif 2. Kita anggarkan di sini 6. Di sini negatif 2. Betul kan? Oke, lepas tu kamu tengok. Negatif 6 ni termasuk semua kah tidak? Tidak kan? Jadi kita buat bulatan kecil kosong macam tu. Dia X tu lagi kecil daripada 6 kan? Jadi kita akan buat garisan ke kiri. Sebab dia lagi kecil. Lepas tu, ni settle. Kita tengok pula ni. Tengok okay, ini lebih X ni lagi besar dan atau sama dengan kan. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan, kita buat bulatan di negatif 2. Dia termasuk sebab ada sama dengan. Lagi besar kan. Kalau lagi besar kita akan ke kanan. Makin ke kanan makin besar. Makin ke kiri makin kecil. Oke. Lepas tu, di manakah bahagian sepunya dia? Bahagian sepunya di mana yang dia dua-dua termasuk? Yang dua-dua termasuk di sini kan? Nih. Ini guna baris dengan ini kan. Antara dua orang nih. Ini yang sepunya, bagian sepunya kan. Jadi kita pun lorekkan di sini, warnakan dia. Ini adalah ketaksamaan linear serentak antara dua tuh. Oke, ini adalah bahagian sepunya dia. Ini adalah bahagian sepunya. Boleh? Oke. Sama juga dengan ini. Yang B. Mula-mula kita buat apa? Mula-mula. Sama juga. Kita mau X nih single di sini. Jadi, kita buat X. Negatif 2 nih saya mau kasih pindah sebelah kanan, oke? Lagi besar atau sama dengan negatif 3 salin balik. Negatif pindah jadi positif. Jadi X kita lagi besar atau sama dengan negatif 3 tambah 2.
kita dapat negatif 1. Kamu imagine aja, kalau udah boleh nih, imagine, tengok kamu ada hutang 3 ringgit. Kamu pergi bayar dengan orang yang kamu hutang itu 2 ringgit. Habis sudah kau hutang kamu kalau kamu bayar 2 ringgit? Belum kan, kamu masih ada hutang 1 ringgit. Bolehkah? Oke, macam ini pun sama. 3x, saya mau kasih pindah positif, positif 1 ini pergi sebelah. Lagi kecil daripada 16 tolak 1. Tahu kan kenapa tolak? Positif. Kawan si positif, si negatif kan dicakap. Kawan si positif, si negatif. Kawan si darab, si bahagi. Oke, boleh kan? Jadi di sini 16 tolak 1, 15. 3x tidak kacau, kita salin balik. Darab pindah pergi sebelah, siapa kawan baik si darab? Si bahagi. Jadi x lagi kecil daripada 15 bahagi 3. Oke. 15 bahagi 3 berapa? 3 darab 1, 3. Kan USU. 13, salah. 3 darab 5, 15. Jadi x kamu lagi kecil daripada 5. Boleh? Senang kau paham? Belajar basic ini sudah. Jadi kita sudah pernah belajar kan dalam kelas. Oke, pas itu sama juga. Kita mau selesaikan ketak samaan lini serentak yang dia bagi ini. Kita pun buat garis nomor. Garis nomor. Pas kamu buat garis nomor, jangan suka tak nomor. Kita tengok nomor apa yang terlibat. Sekarang 5 negatif 1 dengan 5. 5 confirm lah yang di sini di sebelah kanan. Ini negatif 1. Tengok negatif 1 ini termasuk atau tidak? Termasuk sebab dia lagi besar atau sama dengan. Di sini kita warnakan. Termasuk. X dia lagi besar atau lagi kecil nih? Lagi besar atau sama dengan kan? Jadi kalau lagi besar, kita buat garisan ke kanan. Oke, sekarang 5 pula. Termasukkah? Tidak, dia tidak sama dengan kan. Jadi buat bulatan saja. Tidak termasuk. Jadi x dia lagi kecil. Lagi kecil, kita ke kiri. Jadi kita punya bahagian sepunya di mana? Di sini kan, antara ni dengan ni. Ini adalah bahagian sepunya kita. Oke, sekarang ada pula tertinggal. Lepas tu kita mau kita pergi patah balik GA kita tulis bagi tahu penyelesaian dia tu apa. Untuk bagian E, jawapan terakhir dia, penyelesaian dia adalah penyelesaian ialah kamu tengok di bahagian sepion di mana ke mana. Ni termasukkan kita ada X lagi besar atau sama dengan negatif 2. Ni tahu kan kenapa? Sebab ni termasuk. Ni pula lagi kecil daripada 6. Sebab tidak termasukkan 6 ni. Itulah fungsi kita buat ni. Termasuk, tidak termasuk. Supaya kita boleh bezakan. Ini pula. Ini adalah dia punya bahagian. Ini adalah bahagian sepunya dia. Bahagian sepunya. Boleh? Lepas tu, apa penyelesaian dia? Sinilah buat penyelesaian dia. Penyelesaian ialah sekarang kita ada X tengah-tengah. Ini X nih. Ini adalah termasuk atau tidak nih? Termasukkan. Jadi dia adalah X lagi besar atau sama dengan negatif 1. Lepas tu ni tidak termasukkan. Jadi X lagi kecil daripada 5. Ini adalah penyelesaian dia. Bolehkah? Oke. Untuk soalan C dengan D, kamu boleh buat. Untuk murid-murid saya, buat soalan C dengan D sebagai tambahan. Senang saja. Macam yang saya ajar juga. Kamu kena pastikan sejak dia termasuk, tidak termasuk, penyelesaian dia macam mana. Thank you. Bye.
Oke, ini adalah kamu punya kerja rumah. Jangan lupa buat kerja rumah ya anak-anak. Oke, bye-bye.